Ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atas wajah, atas jalan meliputi, atas jalan tafsil satu persatu, dengan ketiadaan tersembunyi, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ini sambungan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat ilmu ni sifat yang maujud, yang sedia kala. Sifat ilmu Allah sedia kala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kesemuanya qadimah, sedia kala. Zat Allah zat yang qadim. Sifat Allah semuanya sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Yang sedia kala, yang wajib ada adalah zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib ada tu yang wajib pada akal kita. Zat Allah, sifat Allah wajib ada pada akal kita. Kalau tiada zat Allah, tiada sifat Allah, akal tidak terima sama sekali. Jadi zat Allah, sifat Allah yang sedia kala wajib ada. Jadi yang sedia kala zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada zat Allah dan sifat Allah adalah hadisah lah, baharu. Selain daripada zat dan sifat Allah baharu, dan selain daripada zat dan sifat Allah yang baharu itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil perkara yang harus ada. Harus ada mana apa? Harus pada akal. Ada akal boleh terima. Contoh sekarang sedang ada. Tiada akal boleh terima, sebab sebelum tu tiada dan akan datang pun kembali tiada. Jadi harus ada. Ada. Macam sekarang ada kita, akal boleh terima. Tiada. Tiada pun akal boleh terima. Sebelum ni kita tiada, nanti tiada kembali. Dia harus ada, harus tiada. Ni perkara yang baharu, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ada. Zat dan sifat Allah wajib. Zat dan sifat Allah adanya sedia kala. Zat dan sifat Allah wajib ada, akan tak terima sama sekali akan ketiadaan. Jadi sifat ilmu Allah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat ilmu nyata akan sekalian perkara sebagaimana perkara tersebut. Allah Ta'ala nyata sekalian perkara. Jadi sifat Allah ni sifat yang qadimah, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Itu dipanggil ta'alluq ilmu, fungsi ilmu. Nyata bagi Allah, Allah mengetahui sedia kala. Sifat ilmu, sifat yang sedia kala. Allah yang bersifat ilmu mengetahui pun sedia kala. Dia akan cerita di bawah tu. Ta'alluq ilmu, ta'alluq tanjizi qadim, dengan makna Allah mengetahui sedia kala. Allah mengetahui sekalian perkara. Allah mengetahui ni bila? Sedia kala. Kalau Allah mengetahui tu baharu, sebelum tu Allah tidak mengetahui, berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama'. Allah mengetahui tu tetap dah. Bila Allah mengetahui? Allah mengetahui sedia kala. Kalau ada perkara yang Allah mengetahuinya baharu kemudian, berarti sebelum tu Allah belum mengetahui,
berpegang seumpama itu waktu kafir, ijma' ulama. Jadi mengetahui Allah akan sekian perkara pada sedia kala. Adapun menafikan akan sifat ilmu, menafikan akan sifat ilmu yang ada di zat Allah Ta'ala, berpegang bahawa tidak ada sifat ilmu di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akidah Mu'tazilah. Itu khilaf ulama lah, kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Mu'tazilah dia menafikan akan sifat ilmu di zat Allah, tetapi Mu'tazilah tidak menafikan Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui macam mana kalau Mu'tazilah berpegang di zat Allah tidak ada sifat ilmu, Allah mengetahui dengan zat, bukan mengetahui dengan sifat ilmu. Itu Mu'tazilah. Pandai ni. Sifat wujud, kidam, baqa' itu ijma'. Sifat wujud, kidam, baqa' ijma'. Menafikan sifat wujud, kidam, baqa' tu kafir. Pada ni. Adapun sifat ma'ani, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ni. Menafikan kudrah, iradah sampai ke kalam, ini Mu'tazilah yang tidak dihukumkan kafir. Menafikan wujud kidam baqa', Tuhan tak ada, sah lah kafir. Tuhan ada tapi baharu, kafir. Tuhan ada tapi nanti binasalah Tuhan, macam kita lah juga, kafir. Itu jelas lah. Tetapi menafikan maknanya mereka berpegang tidak ada sifat kudrah, iradah sampai ke kalam di zat Allah. Sifat ilmu tak ada, Allah tak ada sifat ilmu, tapi Allah mengetahui dengan zat. Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah hidup dengan zat. Allah mendengar melihat dengan zat. Ini Mu'tazilah. Pandai ni. Jadi kudrah, iradah sampai ke kalam ni tidak ijma' lah di kalangan orang Islam, sebab Mu'tazilah ditolak. Adapun kita ahli sunnah ni, ilmu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Ni nak tolak Mu'tazilah, yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pergi hura Mu'tazilah menafikan sifat kudrah bererti berpegang Allah lemah. Mu'tazilah menafik, mana menolak sifat ilmu di zat Allah. Mu'tazilah berpegang Allah jahil, itu kafir, bukan Mu'tazilah gitu. Ini Mu'tazilah ni yang tergelincir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tak hukum kafir. Dah Mu'tazilah menafikan sifat kudrah, tidak ada sifat kudrah di zat Allah, jatuh lemah. Dah Allah berkuasa tetapi dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Nampak tak ni? Dan menafikan sifat ilmu, berpegang Allah jahil. Tidak, Allah mengetahui sekian perkara dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Itu Mu'tazilah. Adapun Allah tidak ada sifat kudrah, sifat ilmu, Allah lemah, Allah jahil, itu kafir. Itu bukan Mu'tazilah gitu. Ada ni. Jadi hak mengetahui ijma'. Orang Islam ijma'. Ahli sunnah ke Mu'tazilah ke, Allah mengetahui. Kalau berpegang Allah tidak mengetahui, itu kafir. Kalau berpegang Allah tidak mengetahui. Cuma kita ahli sunnah, Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Mu'tazilah golongan yang terpesong, Allah mengetahui dengan zat. Dia gitu. Ada ni. Dia ginilah, macam kita lah juga. Kita ni satunya zat, satunya sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Jadi kita berkuasa, makna boleh bergerak diam kerana ada sifat kudrah. Bukan boleh bergerak diam tu kerana zat tubuh, bukan. Ada orang zat tubuh dia gemuk metong,
Gemuk metong tu. Gemuk debong, gemuk gitulah gemuk. Maknanya dia makan selera. Tapi semuanya orang buat belaka. Kalau kuasa tu dengan zat, tubuh molek ni kenapa tak boleh nak gerak? Dia zat dia comel, tubuh dia comel. Sifat kudrah Tuhan tak letak di tubuh dia. Sebab itulah dia kena orang buat belaka. Maknanya boleh bergerak diam berkuasa kita ni, berkuasa majazi lah. Mana boleh boleh urus diri sendiri. Sebab apa? Sebab Tuhan letak dah kudrah di tubuh kita. Boleh urus diri sendiri. Koda-koda je. Sebab kudrah yang Tuhan letak tu kudrah yang sikit lah kita kata. Kudrah yang lemah lagi. Kalau kudrah yang kuat ni boleh lah. Macam biasalah hidup dia ni. Tapi nak ceritanya, kita ni boleh bergerak diam bukan dengan zat, dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Dia panggil kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Sifat kudrah kita, kudrah hadisah, kudrah yang baharu yang Tuhan letak di tubuh kita. Tapi nak ceritanya, kita berkuasa ni dengan zat ke dengan sifat kudrah? Dengan sifat kudrah, bukan dengan zat. Dengan sifat kudrah, bukan dengan zat. Kalau dengan zat tadilah, dia makan selera, makna tubuh segar. Tak ada kata tinggal kulit tinggal tulang. Tu hak tak boleh nak makan. Hak tinggal kulit tinggal tulang. Hak makan sedap ni, makna tubuh molek. Kadang-kadang nak cara tu pun jadi berat sikit lah. Sebab tubuh sedap. Nak akad tu barang-barang tak payah nak akad. Tapi makna kalau kuasa dengan zat tubuh comel, kenapa tak boleh gerak? Sebab kuasa bukan dengan zat, kuasa dengan sifat. Ada ni. Ini contoh kita lah. Mu'tazilah dah kita lain, hak Tuhan lain. Tuhan kuasa bukan dengan sifat kudrah. Mengetahui bukan dengan sifat ilmu. Kuasa dengan zat, mengetahui pun dengan zat. Kita tak ni. Sifat ilmu ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sekian perkara sebagaimana perkara tersebut. Manapun ni Allah mengetahui akan perkara yang sebagaimana pada wakil, pada sebenar-benar. Dia kalau mengetahui, dikatakan mengetahui, tapi wakil sebenar-benarnya, nafsul amri sebenar-benar sebalik. Kalau kita, dia panggil jahil murakkab. Kalau kena kita lah. Pada ni, Allah mengetahui segala perkara sebagaimana perkara tersebut. Kalau mengetahui tetapi perkara tersebutnya sebalik, tidak tepat pada wakil, tidak tepat pada nafsul amri, diri perkara tak tepat. Kalau kita dipanggil jahil murakkab, bukan jahil saja. Ada ni. Sebab apa dia panggil jahil murakkab? Kita mengetahui akan satu perkara, tapi apa yang kita tahu tu tak sebenar. Makna tak tahu dia panggil. Tak tahulah. Kalau tahu sungguh mesti betul, mesti tepat. Apa panggil tahu? Ke kalau tak tepat panggil tahu juga? Saya tahu kena salah. Panggil tahu juga salah. Salah tak tepat tu panggil tahu ke? Panggil tak tahu. Dah salah tahu apa? Tak tepat tahu apa? Tapi dalam keadaan tak tahu, tapi rasa tahu. Mana apa ni? Tak tahu dan tak tahu bahawa diri tak tahu. Dua kali tak tahu tu murakkab tu bersusung. Faham tak ni? Satunya tak tahu. Dia kata tahu macam mana tidak tepat. Salah, tak orang tahu. Tapi dia tak sedar, dia tak tahu. Jadi dua kali tak tahu. Tak tahu sebenarnya, tapi dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Ni panggil jahil murakkab. Kalau jahil basit, jahil selapis ni, dia tak tahu serta dia tahu bahawa dia tak tahu. Tu senang kira. Ada ni. Dia tak tahu. Dan dia tak tahu. Dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Senang. Arti dia apa? Jahil basit, jahil selapis. Murakkab ni tak tahu, kemudian tak tahu bahawa
dirinya tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Jadi kalau mengetahui tapi tidak tepat dengan wakil, dengan nafsul amri, dipanggil jahil murakkab. Allah mengetahui sebagaimana perkara yang tersebut. Mana Allah mengetahui ni dengan pengetahuan yang tepat. Apa dia panggil mengetahui. Kemudian Allah mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang harus, dan segala yang mustahil. Yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui. Yang harus, zat dan sifat makhluk, Allah mengetahui. Yang mustahil, Allah mengetahui juga. Ada Tuhan yang kedua, Allah mengetahui bahawa Tuhan yang keduanya tak ada. Anak bagi Allah, Allah mengetahui bahawa anak bagi Allahnya tak ada. Isteri bagi Allah perkara mustahil, Allah mengetahui isteri bagi Allah tak ada. Dia panggil apa tu? Mengetahui perkara yang mustahil. Apa perkara mustahil? Tuhan yang kedua. Apa perkara mustahil? Anak, isteri bagi Tuhan. Jadi mengetahui yang mustahil ni kena letak ayat gini. Mengetahui Tuhan yang kedua tak ada. Mengetahui anak Tuhan tak ada. Mengetahui isteri Tuhan tak ada. Nanti dipanggil mengetahui yang mustahil. Apa beza dengan mengetahui tak ada Tuhan yang kedua? Mengetahui tak ada anak. Mengetahui tak ada isteri. Sama tak? Tadi mengetahui Tuhan yang kedua tiada. Mengetahui anak bagi Tuhan tiada. Tuhan mengetahui isteri bagi Tuhan tiada. Dengan Allah mengetahui tiada Tuhan yang kedua. Allah mengetahui tiada anak bagi Tuhan. Sama tak? Tak sama. Sebab Tuhan yang kedua mustahil. Anak mustahil. Isteri mustahil. Tahu perkara mustahil kena sebut mustahil lah. Tahu Tuhan yang kedua tak ada. Baru tu. Tahu anak tak ada. Oh, tahu yang mustahil. Kalau tahu tak ada Tuhan yang kedua, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada anak, dan tak ada Tuhan yang kedua, tak ada anak, tak ada isteri, mustahil ke wajib? Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil ke wajib? Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil ke wajib? Wajib lah. Ke pening pula. Tak ada Tuhan yang kedua, itu wajib bukan mustahil. Tak ada anak tu wajib bukan mustahil. Tak ada isteri tu wajib bukan mustahil. Jadi contoh, Allah mengetahui segala yang mustahil. Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua, tu mengetahui yang wajib. Ayat pun kena main juga. Dok sekarang ni, apa contoh Allah mengetahui akan segala yang mustahil? Allah mengetahuilah tak ada Tuhan yang kedua. Allah mengetahui tak ada anak bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Allah mengetahui tak ada isteri bagi Allah Ta'ala. Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua tu mengetahui mustahil ke? Tak ada Tuhan yang kedua tu mustahil ke? Tu wajib. Tak ada anak tu mustahil ke? Tu wajib. Tak ada isteri? Wajib. Dah tu contoh mengetahui yang wajib, bukan mengetahui yang mustahil. Dah contoh mengetahui mustahil, kena sebut yang mustahil ni. Mengetahui bahawa Tuhan yang kedua tak ada, tu mengetahui yang mustahil. Guna ayat. Dan sekarang ni Allah mengetahui yang wajib, Allah mengetahui segala yang harus, Allah mengetahui segala yang mustahil. Mana contoh yang mustahil? Tuhan yang kedua. Mana contoh yang mustahil? Anak. Mana contoh yang mustahil? Isteri bagi Tuhan.
Jadi mengetahui mustahil kena sebut yang mustahil lah. Mengetahui bahawa Tuhan yang kedua tak ada. Betul. Mengetahui bahawa anak bagi Tuhan tak ada. Itu mengetahui mustahil. Mengetahui akan isteri bagi Tuhan, ni mengetahui mustahil. Tak ada. Tak ada ni barulah bertepatan. Kalau mengetahui Tuhan yang kedua ada, tu jahil murakkab. Ada ni. Sekarang ni mengetahui Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua ni wakil dia sebenar dia macam mana? Tak ada. Tak ada lah dia mengetahui. Tapi kena letak mengetahui Tuhan yang kedua. Tuhan mengetahui ni sebagaimana hak sebenar-benar. Hak sebenar Tuhan kedua ada ke tak? Tak ada. Jadi mengetahui Tuhan yang kedua tak ada. Baru tu contoh mengetahui perkara yang mustahil. Tapi kalau bahasa standard luluh ke tak? Buat gitu. Tak luluh bahasa standard. Inilah tu contoh hak kita lah. Hak kita. Contoh dia ni contoh macam mana? Kita kata dia tak ada pasangan lah. Isteri, ayat boleh tak ayat? Mengetahui isteri tak ada baginya, boleh? Kena mengetahui tiada isteri. Ayat-ayat boleh tak letak mengetahui isteri tiada baginya. Dia sedarlah dia isteri tak ada. Ayat boleh terima tak ayat? Ayat bahasa Malaysia lah boleh terima. Ni kita kan nak bicara hak makhluk ni, tapi nak ayat boleh tak? Dia mengetahui, dia sedar bahawa dia tak ada isteri. Boleh tak ayat dia mengetahui dan sedar bahawa isteri tak ada baginya? Bahasa Malaysia lulu ke tak? Tak lulu dia kena mengetahui dan sedar bahawa dia seorang diri tak ada isteri. Dia mengetahui sedar dia seorang lagi isteri tak ada baginya. Wali kalau buat rencana, cikgu pakoh salah dah. Tapi kalau kita nak misal perkara mustahil, kena letak perkara mustahil lah. Jangan letak perkara wajib. Tak ada Tuhan yang kedua tu wajib. Tak ada anak bagi Tuhan, itu bukan mustahil, itu wajib. Tak ada anak, wajib lah. Tak ada isteri, wajib lah. Jadi sekarang ni mengetahui yang mustahil, kena datangkan contoh mustahil lah. Tuhan yang kedua mustahil, anak bagi Tuhan mustahil, isteri bagi Tuhan mustahil. Mengetahui yang perkara yang mustahil, mengetahui Tuhan yang kedua tak ada, mengetahui anak tak ada, mengetahui isteri bagi Tuhan tak ada. Itu apa panggil contoh mengetahui perkara yang mustahil. Mana contoh mengetahui perkara mustahil? Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua. Tak ada Tuhan yang kedua, mana mustahil tu wajib. Mana? Tu ayat kitab je lah. Pegangan macam sebut sebelum ni lah. Panjang bicara dalam kitab Faridatul Faraid berkait kata yang sifat ilmu. Pegang tetap dah. Memang kita berpegang Allah qadim, sifat ilmu pun qadim. Kita berpegang sifat ilmu ada di zat Allah Ta'ala. Kita berpegang Allah sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara. Itu pegang kita tetap dah. Dan kita berpegang Allah mengetahui mesti bertepatan. Kalau mengetahui hak yang berlakunya sebalik, tu jahil murakkab, bukan panggil mengetahui. Kita pun jadi buruk uduh dah kitanya. Jahil satu dah, murakkab pula satu lagi. Pada ni. Kemudian memang kita berpegang Allah mengetahui pada sedia kala. Takkan kita berpegang Allah mengetahui kemudian Allah mengetahui sedikit, akhirnya banyak Allah mengetahui. Tak ada berpegang begitu. Kita pasti berpegang Allah sahih dah mengetahui segala-gala. Bila Allah mengetahui? Sedia kala. Bukan sampai masa berlaku Allah mengetahui. Berlaku baru Allah mengetahui. Tu kita. Berlaku baru kita tahu. Kita tahu pun tak betul-betul pun. Lepas berlaku dah, kita tahu pun kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi mengetahui kita baru sedikit demi sedikit.
Kita berpegang Allah mengetahui sekalian sedia kala. Itu pegangan kita. Dan Allah mengetahui begitu, begitulah perkara yang berlaku. Pegangan kita gitu dah. Hak wajib Allah mengetahui zat dan sifat Allah. Hak haruh Allah mengetahui zat dan sifat makhluk. Hak mustahil pun Allah mengetahui. Cuma contoh Allah mengetahui yang mustahil itu contoh yang tak tepat. Tak apalah tunya. Allah mengetahui akan zat dan sifat, mengetahui akan zat dan sifat Allah yang wajib, zat dan sifat makhluk yang baharu, yang harus ada, dan juga yang mustahil, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Saya sebut mengelepaskan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian apa yang berlaku kepada kita ni selepas dibangkitkan di hari akhirat pun tidak ada penghujung juga. Apa yang akan berlaku, ahli syurga pun tidak ada penghujung, ahli neraka pun tidak ada penghujung. Mana apa yang akan berlaku di syurga dan neraka Allah mengetahui. Sekaliannya, sekalian Allah mengetahui. Allah mengetahui bila? Sedia kala Allah mengetahui. Dah apa yang akan berlaku di syurga neraka tidak ada penghujung, Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Pada ni, apa yang berlaku di syurga neraka kan kekal selama-lamanya, dikekalkan oleh Allah. Maknanya apa yang akan berlakunya tak ada penghujung. Allah mengetahui ke tak? Bukan setakat Allah mengetahui, yang berlaku di syurga neraka tu pun qada dan qadar Allah yang tidak ada penghujung. Dia gitu. Jadi kita bicara ilmu. Jadi apa yang berlaku di syurga tu datang daripada kudrah dan iradah Allah. Ta'alluq kudrah dan iradah Allah yang tidak ada penghujung. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz itu hanya sampai takat qiyamah sahaja. Apa yang qalam tulis di Lauh Mahfuz, kemudian malaikah catat di suhuf malaikah, hanya sampai setakat qiyamah sahaja. Tapi ketentuan Allah pada azal tidak ada penghujung, sebab apa yang akan berlaku di syurga neraka adalah datang dari kehendak Allah. Kemudian Allah melakukan sekarang ni atas dunia. Allah yang lakukan ni, apa yang Tuhan lakukan ni berpanjangan. Di syurga pun Allah yang lakukan. Mana apa? Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Allah menentukan pada azal, Allah perbuat. Sekarang ni Allah buat sekarang lah. Pada ni Allah buat sekarang sampai kiamat, sampai tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali sampai di mahsyar, Allah perlakukan semua tu. Sampai di syurga neraka Allah perlakukan semua. Jadi perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq kudrah ilmu, ta'alluq kudrah iradah ilmu tidak ada penghujung. Ada ni. Bukan ilmu saja ni, kita bicara ilmu lah, tidak ada penghujung. Yang kita bicara melepasnya sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangannya, dan Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sama ada kalau kata 1 bilion banyak, tapi kalau bilang habis. 1 trilion banyak, kalau bilang habis. 1 trilion ni 1000 bilion. Dah. 1000 juta 1 bilion, 1000 bilion 1 trilion, 1000 trilion tak ada dah. 1000 ribu juta, tahu tak 1000 ribu? 1000 ribu sejuta. Tak ada orang bilang 1000 ribu. 999,000, lepas tu 1000 ribu sejuta lah. 1000 juta 1 bilion, 1000 bilion 1 trilion, 1000 trilion. Ada orang kata 1000 trilion tidak ada penghujung bilangan. Kenapa tidak ada penghujung? Adalah penghujung. Dah 1000 trilion ni bilanglah, ada penghujung.
Lambat tu taklah lambat. Kita pakat bagi ramai-ramai, kita pakat bilang. Adalah penghujung walaupun 1000 trilion pun. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada terhingga bilangannya. Bukan 1000 trilion. Sebab 1000 trilion tetap ada penghujung bilangan. Lambatlah nak habis bilang. Lambat tu cerita lain. Tapi tetap ada kesudahan bilang tu. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangannya. Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu bicara berkaitan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui ini nyata atas wajah meliputi, atas jalan tafsil, atas wajah ni atas jalan lah. Atas wajah ni asalnya muka. Atas jalan meliputi. Meliputi ni ke semua dah. Cuma saya mengaji ni meliputi, saya tulisnya cerak sekaligus. Cerak sekaligus. Apa maksud cerak sekaligus? Tuan tahu. Dah tuan tahu sedia kala kan sekaligus lah. Tuan tahu sedia kala sekaligus lah. Kita tahu macam mana? Kita tahu yang baru. Tapi kita tahu satu bertambah. Itu pun kurniaan daripada Allah Ta'ala tu. Adapun Allah Ta'ala tahu ni secara sekaligus sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian atas jalan tafsil. Tuan tahu ni atas jalan satu-satu. Atas jalan satu-satu. Hak ni hak berbeza dengan puak-puak falsafah. Puak-puak falsafah Allah Ta'ala mengetahui secara ijmal juga, bukan tafsil. Allah Ta'ala mengetahui secara kulli saja, bukan secara juz'i. Makna apa ni? Allah Ta'ala mengetahui, contoh. Allah Ta'ala mengetahui ni puak falsafah kapi. Allah Ta'ala mengetahui umpama kata pasir banyak. Allah Ta'ala mengetahui umpama daun kayu banyak. Tapi berapa butir pasir, berapa helai daun, Allah Ta'ala tidak mengetahui. Kalau hanya mengetahui secara kasar begitu, kita pun tahu pasir banyak. Kita pun tahu daun kayu tu banyak helai. Tiba-tiba pasal apa berpegang, Allah mengetahui pasal tu. Tak, Allah mengetahui atas jalan tafsil. Satu-satu Allah mengetahui. Pada ni. Pasal apa dah? Allah mengetahui secara kasar sahaja, sekuli, secara umum saja. Tu falsafah kapi lah. Pok falsafah hok pakai otak semata-mata, hok kapi. Macam mana Tuhan nak tahu satu-satu butir pasir sebab banyak. Lagipun Allah Ta'ala tahu apa banyak-banyak pasir, tak ada guna pun bagi Allah Ta'ala nya, dia buat pasal dia. Buat pasal dia kan, nak tahu pasir banyak kena bilang, tak ada pedah. Allah tak payah bilang sebab Allah yang buat. Bukan Allah yang buat, Allah yang kehendak pada azal akan ada pasir. Sebab masa Allah yang buat pasir tu, dan Allah kehendak pada azal akan ada pasir, Allah tahulah. Allah kehendak tu pasir banyak mana. Allah tahu dan Allah kehendak pasir akan ada berapa trilion, besar kira lah. Sampai masa ni pasir ada trilion ke, 1 trilion buat apa? Memang hak Tuhan yang buat. Jadi Tuhan mengetahui satu-satu pasir ke, daun ke, itu kehendak Allah pada azal. Akan ada daun yang banyak. Allah mengetahui lah berapa trilion daun. Sampai masa daun tu ada, Allah yang buat. Allah yang jadikan daun tu. Allah yang tukarkan warna daun. Allah yang gugurkan daun. Ni kan perbuatan Allah belaka, kan keesaan pada perbuatan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui lah satu-satu. Sebab apa? Sebab dia kehendak, dia buat. Dan Allah mengetahui pada azal. Pandai ni.
Jadi pok falsafah ni ada payah Allah tu. Keluar dalam kayu pun jadi sendiri je. Dah pokok bila ada air, ada apa semua, keluarlah daun. Bukan Allah yang lakukan. Tu falsafah belaka tu. Tak ada. Mana daun kayu tu maknanya keluar dengan sendiri je. Bukan perbuatan Allah. Keluar dengan sendiri bukan perbuatan Allah. Daun kayu tu berubah warna apa semua, bukan perbuatan Allah. Sampai masa luruh, bukan perbuatan Allah. Berlaku secara alam semula jadi. Itu falsafah kafir ijma' ulama. Tidak ada kait dengan kudrah dan iradah Allah. Tahu Allah pun bukan tahu semua. Allah Ta'ala tahu daun tu banyak. Ni memang kafir lah puak ni. Ada ni. Dan kalau ada matahari, daun tu akan jadi hijau. Kalau terlindung dengan matahari, daun tu akan jadi kuning, contohlah. Jadi hijau kuning tu tak ada, bukan Allah tu. Itu alam semula jadi, tabiat semula jadi. Semula jadi warna apa sekalipun tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Pegang kita daklah itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijau ke, jadi kuning ke, kering luruh ke, kesemuanya perbuatan Allah. Allah mengetahui secara satu-satu, Allah yang kehendak kesemuanya, Allah yang lakukan kesemuanya. Qudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita lah. Pegangan kita. Tapi kalau kita tengok ke pokok kita tanam, segar molek. Sebab apa? Kena cahaya matahari. Sebab apa? Kita pun sirang sokmo, baja kita baja. Jadi pokok pun jadi subur. Sebab apa? Sebab tadilah kita jaga molek. Mana qada dan qadar? Tak ada diingatan hati, tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa kita orang awam ni pegang kita. Tak usah duduk kosek lah. Sekalian adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dah ingat kita orang awam yang lalai. Yang pentingnya kita ingat akan hukum hakam Allah. Mana hak kewajipan zahir dan batin, mana ke hak larangan zahir dan batin. Hak kita nak kena ingat sokmo. Kena ingat sokmo lah. Hak zahir ni ada ingat sokmo. Hak zahir ni macam semayang, tu jelah. Hak batin ni lah syukur kena sentiasa, redha kena sentiasa, khauf kena sentiasa. Dia tak ada masa. Adapun kewajipan hak zahir semayang ada masa. Hak puasa nantilah ada masa Ramadan. Tapi kalau hak kewajipan hak batinnya sentiasa. Maksiat zahir tak ada lah kita kata. Kena jaga mata, telinga gitulah. Lepas tu maksiat zahir. Maksiat batin, riak, wujud, takabur. Maksiat zahir ni kadang-kadang tua ni dikurang sikit lah. Maksiat mata, telinga, lidah. Tapi kalau tua pun sama juga. Ni 40 tahun ke atas kan. Dia kata dia ada apa dah. Dia kata dah 40 tahun ke atas, mata, telinga, lidah pun tak jaga-jaga. Tak ada dah. Waktu mudah jaga hak zahir, hak batin. Riak, wujud, takabur ni bawa matilah kalau tak mujahadah. Hak tu nak kena ingat. Hukum akang tu. Dah ingat Allah yang jadikan pokok ni jadi segar. Tu bukan bab pegangan hak tu. Mana ni? Tu bukan bab pegangan. Jangan pula dah ingat tercabut iman. Tercabut akidah. Akidah tak cabut dah. Tercabut akidah. Duit tak ada, pusing lalu dah. Tercabut akidah. Dia tak reti akidah tu apa. Akidah ni sipu. I'tiqad tak i'tiqad, akdun ni sipu. Macam akad itulah. Akad jual beli, akad nikah. Mana apa tu? Ikat. Tapi boleh putus balik. Jual beli kita boleh putus balik. Akad nikah mana apa? Ikat dah. Ayo, tu boleh cerai. Ni etikad ni dak dah. Ikat mati dah duduk sini.
Tak cabut dah etikadnya. Cuma etikad tu kuat ke, lemah ke, gitu je lah. Ni siapa ke tak ada duit, cabut akidah. Sebab apa? Sebab jadi rusing. Seolah-olah duit lah yang menyenangkan. Senang susah kita ni hak Tuhan belah ke, bukan duit. Cabut akidah. Tak kenal akidah ni apa barangkali. Bab pegangau tak konsep dah. Hak Tuhan belah ke. Tapi diingatan kita juga tadilah matahari, air yang kita siram, baja yang kita bubuh. Tapi yang berlaku semua tu adalah perbuatan Allah. Jadi hijau, jadi kuning, jadi kering, jadi luruh. Luruh ni zahirnya kerana ditiup oleh angin. Dah ada. Itu hak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nyapuh molek-molek Allah. Tak dang naik atas rumah. Mari angin luruh pula. Kan dia nyapu dah tadi kan. Dia nyapu bersih dah halaman rumah habis dah. Daun kayu kering disapu habis dah. Maknanya tak sempat naik atas rumah, angin tiup pula, luruh pula lah. Maka keluarlah mulutnya, tak dang naik atas rumah, luruh pula dah. Maknanya bukan marah ke angin, cakap saja. Marah ke angin ni dimaki angin lah. Natang angin ni, gitu dah. Kau panggil natang. Marah ke angin. Ya, dia orang marah ke tu. Dah tahulah dia bukan dia marah, dia latah barangkali. Angin mari kuat. Angin nampak angin tu. Apa angin? Dia buat keluar ni silap gayung dia. Orang nak lari, dia nak ni. Tu mungkin dia latah barangkali. Dia nak gayung. Orang tarik dia lari nah angin tu. Kuat. Dia nak berlawan, dia nak terkajang angin tu macam tak tahulah. Dia keluar ni bunga silap dia tu. Nak lawan angin. Jadi bukan mau angin, cuma bunyi Allah. Tak ada nak tahu rumah angin tu siapa pula. Maknanya halaman rumah. Ada lalu kawan dia bunyi. Apa kamu ni? Kapi tu. Apa kapi? Angin dia bekas apa? Tuhan yang menggugurkan daun kayu, bukan angin. Kawan dia kata syirik ke dia. Ni salah pengajian ni. Jadi sapu. Mana duk tanah lagi ni. Angin tiup, jadi daun tu luruh lah. Dia bunyi lah, bukan bunyi nak sunguk ni. Tak ada nak tahu rumah. Mana daun luruh pula. Mana luruh kenapa? Kerana angin tiup. Kawan dia kata tak ada Tuhan syirik. Yang meluruhkan daun kayu bukan angin, Allah Ta'ala. Tu pegangan. Tu cakap asbab, tak ada salah pun. Dia bersyirik, tak ada Tuhan kafir kawan dia. Sebab apa? Sebab kata angin yang meluruhkan daun kayu berpegang, angin lah yang berbekas. Tak ada orang pegang gitu. Kita orang berakidah belaka kan. Hak Tuhan belaka buatnya. Dah cakap angin, cakap asbab. Ada ni. Tak ada. Benda berlaku secara tabiat tidak ada kita. Kita orang Islam yang beriman tidak ada perkara berlaku cara Tuhan. Macam puak falsafah kafir. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Tuhan pun tak tahu banyak mana daun kayu yang ada dalam hutan. Tuhan tak tahu. Lepas tu jadi hijau, jadi kuning, jadi kering dulu. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semula jadi je. Tu falsafah kafir. Mana Tuhan tak tahu banyak mana daun dan apa yang berlaku di daun pun tak ada kena-kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya falsafah kafir. Kita berpegang Tuhan tahu sekalian, dan apa yang berlaku di daun kayu tu semuanya adalah datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pegangan kita. Dia puak falsafah kafir ni, alam ni qadim, tu puak falsafah kafir belaka lah tu. Puak falsafah kafir. Tapi antara tak ada cara hak berlaku cara tabiat. Tu falsafah kafir lah. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tak tahu pun. Bukan tak tahu secara tafsil. Allah Ta'ala tahu tapi bukan tahu cara tafsil. Tadilah Allah Ta'ala tahu daun banyak sekat tu je. Banyak mana? Allah tak mengetahui. Kita tak dengan jalan tafsil. Tuhan tahu secara satu-satu, Tuhan tahu secara detail.
Saya detail secara terperinci lah, kata tafsil. Bukan cara ijman. Cara ijman ni tahu secara borong, tahu cara ringkas. Tu dah. Allah Ta'ala tahu cara tafsir, Allah Ta'ala secara juz'i. Satu juz tu Allah Ta'ala mengetahui, bukan cara kulli ni cara umum je. Tu pahaman pok falsafah hak kafir. Tuhan tak tahu dan berlaku cara tabi'i, berlaku semula jadi. Alam semula jadi. Kita bercakap alam semula jadi ni bercakap asbab. Perjalanan alam, perjalanan musim, perjalanan macam-macam lah. Musim ni kan perjalanan orang mengaji ilmu apa tu, ilmu kaji cuaca ke kaji apa tu, ilmu ke apa panggil kita, dia kajilah, kaji ni, kaji ilmu alam ke, ilmu alam ke apa panggil ni, kan dulu kan ilmu hisab, ilmu alam, dia ni panggil apa, ilmu alam apa, geografi. Itu dulu ilmu alam. Jadi hak bicara ni geografi lah. Duk bicara ni. Bicara hak planet ke apa semua. Bicaralah itu asbab belaka ilmu zahir. Semua tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji banyak mana pun tak ada salah. Tapi kita orang Islam, kajian kita bertuhan. Orang kafir, kajian mereka tidak bertuhan. Tu je bezanya. Orang Islam kaji apa kejadian Allah ni boleh pahala pula. Sebab menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir dia kaji tak ada Tuhan. Tak ada salah pun kaji. Lepas tu maka musim begini, alam ni. Mana apa cakap asbab. Bukan alam sebagai orang kafir. Orang kafir memang alam sungguh. Dia tak ada Tuhan. Ni. Kan biasa dengar kan sains dia cerita begitu begini. Mana? Tapi dia cerita ada kait kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita sains kait kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Puak kafir ni sains memang tak ada Tuhan. Dia puak kafir. Sains yang sama tapi tak samanya sebab orang Islam ada iman, ada akidah. Mana pusing sains apa semua, disandar kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ilmu tu boleh keluar ramalan tu dah. Ramalan cuaca keluar daripada mana? Ramalan cuaca tu lah. Keluar daripada kajian gitulah. Ramalan. Bukan ahli nujung ni. Ramalan ahli nujung tu dia tu dengan jin, dengan syaitan. Ni ramalan ilmu zahir. Siapa ke? Ramalan tu syirik belaka. Melainkan kena letak insya-Allah baru tak syirik. Allah. Dah hak baca ramalan ada tak dalam teori ramalan cuaca? Ada. Ada tak insya-Allah? Tak ada. Tak ada insya-Allah. Syirik ya. Dia kata syirik. Sebab apa? Sebab tak ada insya-Allah. Dah ramalan. Pandai ramalan. Oh, ramalan dia tahu dah berlaku. Tahu berlaku dak panggil ramalan pula. Ke tak faham ramalan? Ramalan ni mungkin berlaku, mungkin tak. Oh, dia ramalan tu dia kata berlaku. Ramalan, tak faham bahasa. Ada ni, orang apa? Dak reti bahasa. Bukan dak reti bahasa kau aja, dak reti bahasa. Bahasa ramalan tu ramal. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi tak boleh kata awak ramalan. Syirik malaikat letak insya-Allah. Kena royak ke radio. Kena letak insya-Allah. Dah ni tak ada insya-Allah ni. Allah ramalan pun jadi syirik jadi apa? Mana cerita asbab. Tapi bab pegangan tu awal-awal. Bukan kata nak belajar sains, nak belajar geografi. Kita nak belajar fiqh pun kena ada akidah. Kita nak belajar fiqh kena berakidah. Dah fiqh kan? Air berubah, bergiam. Berubah dengan tanah, berubah dengan teh, berubah dengan milo, berubah dengan benda najis. Berubah macam-macam. Tu makhluk air bekas belaka. Air tu berubah qada-qada mana tanah yang merubahkan. Bukan teh milo yang merubahkan. Bukan najis yang merubahkan. Tak Tuhan belaka. Tapi kita fiqh kata mana? Tak ada Tuhan. Tak ada pun insya-Allah Tak ada Hak makhluk belaka.
Dah macam mana tu? Ilmu pekoh. Ilmu pekoh kan ada akidah. Oh, banyak dalam pekoh agak. Pakaian yang menutupi aurah. Pakaian yang menutupi aurah. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang menutupi aurah dengan menutupi aurah dengan sesuatu yang menegah daripada warna kulit tu. Mana apa ni? Menutupi aurah dengan pakaian. Pakaian yang menutupi aurah. Itu pekoh syarat sah sembahyang. Adakah pakaian yang menutupi aurah? Berpegang semata-mata pakaian yang menutupi aurah yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Ada ni. Berpegang pakaian yang menutupi aurah. Ni, kita ni pakai pakaian ni kan menutupi aurah ni kan. Kalau tak pakai pakaian terdedah aurah, tak ada orang mari tempat gini. Hak nak sembahyang kena berpakaian menutupi aurah. Kalau berpegang dengan tabi'ah, dengan zat pakaian tu semata-mata menutupi aurah yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tu kafir ijma' ulama, tu tabi'ah dipanggil. Tapi kita pekohnya menutupi aurah dengan sesuatu, dengan pakaian ya. Adakah pakaian dia bekas? Ada. Tuhan belaka. Itu pekoh. Ilmu sains ke ilmu geografi pun samalah. Nak mengaji tetap kena ngaji tauhid dulu. Hak pekoh pun ngaji tauhid dulu. Tak nanti belajar sains geografi, kalau tak ngaji akidah awal-awal tak betul dah pegangan. Awal-awal tak betul dah lah. Sebab zahirnya macam mana? Zahir putuh, luka, bisa. Zahir panah, angu, api. Hak zahirnya makan, kenyang. Hak zahirnya minum air, hilang dahaga. Hak zahirnya gitulah. Keluar matahari. Hak zahirnya jemur, kering. Zahirnya gitulah. Kalau berpegang yang berlaku tu secara tabi'ah semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan iradah Allah, memanglah kafir ijma' ulama. Mana bukan ngaji sains geografi, mana dengan kehidupan yang ada sekarang ni, hak zahirnya macam mana. Tapi yang melakukan perbuatan Allah gaib, tak nampak. Hak nampaknya perbuatan pisah, perbuatan api gitu nampaknya. Perbuatan nasi, kerana air, kerana panah matahari. Padahal panah tu Allah yang jadikan panah, bukan matahari. Kering tu Allah jadikan kering, bukan panah tu yang mengeringkan. Tu pegangan kita, tu tak ada waktunya. Malah kalau tak kemah bab pegangan, bukan kata belajar sains ke geografi ke, tak ada akidah daripada awal. Mana akidah tetap dah. Bukan ngaji sains, ngaji geografi. Nak ngaji pekoh pun kena ada akidah. Sebab dalam pekoh tak ada sebut Tuhan pun. Sesuatu yang menegah air sampai kepada anggota wudu. Umpama getah, umpama sisik, getah sisik di tangan, berwuduknya tertegah air, tak rata air. Kenapa tak rata air? Kerana ada getah. Kenapa tak rata air? Kerana ada sisik. Getah sisik ni bekas ke? Tak rata air tu Tuhan yang buat. Bukan getah tu yang halang, bukan sisik yang halang, tapi kita pekoh kata getah sisik itulah yang menyebabkan terhalang air daripada meratai anggota wuduk umpama tangan. Tu pekoh. Cerita zahir apa panggil? Pegangan tauhid mula-mula, akidah mula-mula. Hidup usim bab ilmu sains. Ilmu sains tu bukan kata ilmu sains, kita kena akidah hak permulaan. Sebab zahirnya asbab belaka. Zahirnya asbab belaka. Cakap asbab lah. Kalau hujan, sejuk, basuh, kalau panah molek, panah, batu bergambar, cakap asbab belaka. Pegangan tetap. Hak tak ada Tuhan ni pok falsafah, tak ada. Apa yang berlaku semuanya tak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tak mengetahui pun secara tafsil. Allah mengetahui secara umum sahaja. Jadi mengetahui atas jalan tafsir dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dahulu tersembunyi berarti mengetahuinya baru.
Jadi mengetahui Allah, tanjizi qadim, mengetahui sedia kala. Sebab apa? Sebab ketiadaan dahulu tersembunyi. Ayat kitab klasik tu kan. Klasik lah. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Kita dahulu tersembunyi, sekarang baru nyata. Pada ni, dahulu tersembunyi, sekarang nyata. Nyata pun, nyata begitulah. Nyata balang-balang, belang-belang. Belang ke balang? Belang. Belang. Balang? Balang-balang. Warna. Makna tahu kita nyata tapi nyata. Gitulah. Nyata pun kadang-kadang tak lama. Tapi makna apa? Nyata ke apa ke? Dahulunya tersembunyi. Allah Ta'ala mengetahui dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, dengan makna Allah mengetahui sedia kala, tanjizi qadim. Maka baginya, bagi ilmu, satu takluk jua, iaitu takluk tanjizi qadim. Atau mana apa tu? Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, dengan makna Allah mengetahui sedia kala. Zat Allah qadim, sifat ilmu Allah qadimah, sedia kala. Mengetahui pun sedia kala, tanjizi qadim. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, maka baginya satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Tanjizi mengetahui, qadim sedia kala. Wallahu a'lam. Ni kitab Munyatul Musalli, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-4 daripada atas. Baris yang ke-4 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Ni hak bacaan selepas daripada berdoa ni. Semua ni bacaan-bacaan selepas daripada berdoa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan ma khalaq, akan barang yang menjadi Allah akannya akan ma. Minta berlindung daripada kejahatan barang yang menjadi oleh Allah akannya akan kejahat, akan barang tadi. Berlindung daripada kejahatan barang yang telah jadikan. Barang yang telah jadikan, tu tak boleh nak minta berlindung dah. Minta berlindung daripada kejahatan, keburukan dia. Mana keburukan barang yang Allah telah jadikan? Keburukannya termasuk tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Barang yang Tuhan jadikan dengan nikmat, itu barang yang Tuhan jadikan. Perkara yang manis-manis, perkara yang pahit-pahit, barang yang telah jadikan. Apa kejahatan dia? Tidak sabar, tidak redha. Jadi barang yang Tuhan jadikan ni ada hak hulwihi wa murrih. Hak manis, barang yang Tuhan jadikan. Hak pahit, barang yang Tuhan jadikan. Minta berlindung daripada kejahatan. Kalau barang hak Tuhan jadikan tu perkara yang manis, kejahatannya apa? Tidak syukur. Kalau barang yang Tuhan jadikan tu perkara yang pahit, kejahatannya apa? Tidak sabar, tidak redha. Ini samalah dengan makna yang kita baca doa kita dalam kunut tu.
wa qina syarra ma qadait. Samalah. Wa qina syarra ma. Lindungi akan kami akan kejahatan barang yang kau qadakkan. Ada ni. Kejahatan barang yang kau qadakkan. Ma qadai ni perkara manis. Ma qadai barang yang kau qadakkan. Perkara pahit barang yang kau qadakkan. Kita minta berlindung daripada kejahatan. Kan tak ni? Bukan minta berlindung daripada barang yang kau qadakkan. Minta berlindung kejahatan daripada barang yang kau qadakkan. Mana kejahatan dia? Tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Itu kejahatan. Sama dengan sini makna lebih kurang lah. Wakini syarrama qadai. Lindungi akan daku akan kejahatan barang yang kau qadakkan. Kejahatan tadilah. Qadak Allah ada qadak yang manis, ada qadak yang pahit. Apa kejahatan? Qadak yang manis tadi, tidak syukur. Apa kejahatan? Barang yang pahit, tidak redha dan tidak sabar. Sekarang tidak minta berlindung daripada barang yang Allah jadikan. Tidak minta berlindung daripada barang yang Allah qadakkan. Kita minta berlindung daripada kejahatan. Kemudian bukan kata barang yang Allah jadikan, bukan kata barang yang Allah Ta'ala qadakkan. Kejahatan tu pun mari daripada mana? Tidak syukur mari daripada mana? Perkara manis itu Allah jadikan, Allah qadakkan. Perkara pahit itu Allah jadikan, Allah qadakkan. Tidak syukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Tidak sabar, tidak redha dengan ujian balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kata perkara manis, perkara pahit sahaja yang Allah jadikan, yang Allah qadakkan. Tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Siapa yang jadikan? Siapa yang qadakkan? Bukan Allah juga. Barang yang Allah jadikan, barang yang Allah qadakkan tu tetap dah hak perkara manis, perkara pahit. Kejahatannya yang kita minta berlindung tu tadi, tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Dah tidak syukur, tidak sabar, tidak redha ni bukan mari daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah juga. Kehendak Allah dan perbuatan Allah juga. Dan kalau kehendak Allah dan perbuatan Allah juga, lepas tu kita minta berlindung macam mana? Kalau Allah qadakkan perkara tu berlaku, berlakulah. Kita nak minta berlindung dengan Allah Ta'ala macam mana? Macam mana pula? Sekarang hak bab perkara manis, perkara pahit. Qadak Allah. Sesal situ. Kemudian yang kita minta berlindung bukan barang yang Tuhan jadikan. Kita minta berlindung bukan barang yang Tuhan qadakkan. Kita minta berlindung kejahatan daripada barang yang Allah jadikan. Kejahatan daripada barang yang Allah qadakkan. Persoalan sekarang ni bukan saja perkara manis, perkara pahit itu sahaja perbuatan dan qada Allah. Kejahatan yang berlaku tu pun yang kita minta berlindung, perbuatan Allah, qada Allah Ta'ala juga. Dan kita boleh ke minta berlindung daripada barang yang telah ditetapkan oleh Allah pada azal? Hak ni pergi kepada kita minta berlindung daripada ketetapan Allah yang mu'allaq di Lauh Mahfuz. Ketentuan Allah yang mu'allaq di Lauh Mahfuz. Bukan pergi pada ketentuan Allah azali. Itu mubrang putus belaka dah. Itu hanya Allah yang mengetahui. Itu mustahil berubah. Mustahil berubah dengan doa. Mustahil sama sekali. Sebab apa? Sebab doa tu sendiri pun datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah dah. Jadi hak kita minta berlindung ni, a'udzu bi kalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq ni, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan barang yang menjadi, ya Allah dia akan barang ni. Mana ni? Hak catatan luh mahfuz yang muallaq, yang tergantung. Hak tu hak disebut dalam hadis, tidak menolak qada melainkan dengan doa. La yaruddul qada illa doa, wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak menolak akan ketentuan Allah melainkan doa, dan tidak menambah umur seseorang melainkan amal kebaikan. Hadis Tirmizi. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak menolak akan qada melainkan oleh doa. Doa ni boleh menolak qada ni. Apa qadanya? Tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Jadi doa boleh tolak tu. Sekarang Allah jadikan, Allah qadakan perkara mani. Kita minta berlindung, jangan jadi tak syukur pula dengan nikmat daripada Allah. Allah jadikan, Allah qadakan perkara pahit. Kejahatan yang kita minta berlindung ni, jangan jadi kita tak sabar dengan ujian Allah, tak redha dengan ujian Allah. Mana ni hak tidak syukur, tidak sabar, tidak redha ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kena faham situ. Jadi kalau seseorang berdoa, Tuhan perkenan, maka seseorang tu tidak terlindunglah daripada kejahatan, terlindung daripada tidak syukur, terpelihara daripada tidak sabar, terpelihara daripada tidak redha. Situ. Tapi ini perkara gaib. Maknanya kalau kita nak buat contoh ni. Maknanya kalau dia sekarang Tuhan jadikan, Tuhan qadakan dia ni orang senang, kaya orang ni. Kalau dia berdoa supaya terpelihara daripada tidak syukur, maka dia akan jadi orang yang bersyukur. Kalau tak berdoa kok, hanyutlah dianya dengan kekayaan dia, jadi tak syukur dianya. Kalau berdoa, jadi syukur dianya. Dia pun berdoa, Tuhan jadikan dia di kalangan hamba yang bersyukur. Berdoa itulah, jadi bersyukur itulah, terlindung daripada kejahatan. Hak Tuhan jadikan kekayaan tadi ni, itulah hak azali. Gitu je lah. Ada ni. Jadi hak kita duduk, hak ni kita baru dengar hak ni je bacaan dah kitab Munyatul Musalli ni. Hak kita baca dah doa kunut tu lah. Wakini syarrama qadai itu. Wakini syarrama qadai. Sebelum ke selepas hak kita baca wala rad. Tu bukan tu. Tak ada dalam kunut tu dah. Wala radda lima qadaita, tak lain tu. Tak ada dah. Tak ada. Fa innaka taqdi wala yuqda alai. Ada. Bacaan pun tukar cemaki. Wala radda lima qadaita tu hak kita baca Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Tidak ada yang boleh menolak akan barang yang engkau qadakan. Tak ada boleh tolak. Dah tak boleh tolak, apa baca doa lagi? Wa qini syarra ma qadai wala radda lima qadaita. Tidak ada yang boleh menolak. Tu hak azali. Wa qini syarra ma qadai. Tu hak catatan Lauh Mahfuz, hak muallaq yang tergantung. Kalau dia berdoa dengan kekayaan dia jadi orang syukur. Kalau tak berdoa dengan kekayaan dia jadi orang tak syukur, jadi kejahatan. Kalau dia berdoa dengan kesusahan dia tu, dia jadi orang yang sabar dan redha. Kalau tak berdoa dengan kesusahan dia tu, dia jadi orang tidak sabar, tidak redha dengan qada Allah. Mana tergantung begitulah. Dia pun berdoa, doa cukup syarat, Tuhan pun lindungi dia daripada hak kejahatan tu. Apa kejahatannya? Tuhan lindungi daripada tidak syukur,
Tuhan lindungi daripada tidak sabar, Tuhan lindungi daripada tidak redha. Tapi yang azalinya gitulah. Sebab dia berdoa cukup syarat adalah datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga hak tidak nambah umur melainkan kebajikan tu. Walaha hak Al-Quran tu kan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tu. Nak pelewak sesaat pun tak boleh, nak percepat sesaat pun tak boleh. Itu hak azali. Hak boleh menambah umur. Walaupun menambah umur ni khilaf ulama pula, sama ada menambah masa umur ataupun menambah barakah. Masa tak bertambah, masa tak bertambah, barakah dia bertambah. Mana barakah umur dia dengan umur tu bertambah kebajikan akhirah. Mana apa? Bertambah barakah umur. Hak umur tak ada barakah ni, umur panjang bukan kata tak bertambah kebajikan akhirah, bertambah berat hari akhir dengan umur panjang. Itu umur tak ada barakah. Jadi makna orang buat kebajikan ni ditambah umur, ditambah apa panggil apa? Barakah umur, bukan tambah masa umur tu bukan. Sama juga dengan hak hadis hak Nabi kata sesiapa yang ingin diluahkan rezeki ataupun dipanjangkan umur falyasil rahimah, Nabi kata, maka nak dihubung silaturrahim. Sesiapa yang nak supaya yubsata lahu fi rizki, supaya apa ni? Diperluaskan rezeki, au yunsha'alhu fi asari, ataupun dipanjangkan umur, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sama hubung silaturrahim. Kalau nak dimurahkan rezeki, nak dipanjangkan umur, hubung silaturrahim. Hak ni semua hak muallaq di Lauh Mahfuz belaka. Ada ni. Tapi kita dalam Faridatul Faid tak cerita ni hak Lauh Mahfuz, hanya cerita hak azali sahaja. Ada ni. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah memadam akan apa yang ditetapkan, Allah menetap apa yang ditetapkan. Di sisi Allah ada umul kitab, ini Lauh Mahfuz. Okeylah. Hak azalinya la yubaddalu qawlu ladayya, tidak akan diubah akan ketetapan di sisi aku, tak ubah ni, no, hak azali. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab, memadam ia Allah akan barang yang ditetapkan dan menetap oleh Allah akan barang yang ditetapkan, tak ubah dah. Di sisi Allah ada umul kitab, ibu kepada kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Ayat ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan diubah akan ketetapan di sisi aku, tidak akan diubah. Itu hak azali. Kena tak molek lah. Jangan ubah hak azali nung. Ubah hak azali kok. Hilang sifat ilmu Allah Ta'ala-nya. Rosak sifat ilmu Allah. Allah tetapkan tu iradah yang muafaqah dengan ilmu. Sekali begitu, sekali begini. Dah. Allah janji dah kan. Udu'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenan. Allah pula berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Dan Allah janji, minta aku akan perkenan. Jadi Allah tidak mungkiri janji. Dia boleh minta murah rezeki ni, minta panjang umur. Allah Ta'ala pun tak ada nak buatlah dia ni. Wahai sungguhlah minta cukup syarat pula minta. Tuhan pun berilah yang murah rezeki, Tuhan berilah panjang umur. Tuhan ni macam mak ayah kita. Tak beri mula-mula kita minta dongeng. Pada dongeng? Dongeng bagi dah. Dongeng mana apa? Kayu. Dongeng boleh juga susah-susah nah. Dah ni. Dah kan tetap
Tak ada kan tak boleh, pandai lah. Dongeng molek boleh juga. Jadi Tuhan ni macam mak ayah pula dah ni. Dah Tuhan kata, doa oleh kamu akan dakun saat aku berkenan. Dah kita pun berdoa lah. Berdoa tu lah datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Kan tak ni? Allah berkenan, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Kita berdoa ni bukan datang dari ketentuan dan perbuatan Allah. Rukun iman keenam kan sekalian perkara kan. Jadi kita berdoa kerana menurut perintah Allah ni, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Allah akan perkenan, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Ada ni. Jangan ni kita nak bicara hak azali dulu, hak rukun iman keenam tu, iradah ilmu hak azali tu. Barulah bicara hak luh mahfuz. Jadi nak supaya diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, hendaklah kamu hubung silaturrahim. Maknanya kalau kita ni cerita gambaran ni, yang sebenar catatan luh mahfuz kita tak tahu ni. Maknanya kalau kita nak buat gambaran kok, dia kalau dia hubung rahim, rezekinya diluaskan. Kalau dia hubung rahim, umurnya ditambah. Kalau dia tidak hubung rahim, rezekinya sempit, umurnya tidak ditambah. Sampai masa dia hubung silaturrahim, hak perintah syarak, rezeki diluaskan, umurnya ditambah. Itulah hak azali. Sampai masa dia ni tidak hubung silaturrahim, jadi dia banyak berkelahi dengan orang. Jadi asbab dia nak jalan rezeki jadi sempit. Sebab apa? Sebab dah ada berkelahi dengan orang. Kalau dia baik dengan orang, peluang kerja tu kan jadi mudah, rezeki dia luar. Itu asbab lah, asbab zahir dia gitu lah. Tapi kalau orang ni bermusuhan dengan orang, jadi orang ni pun tak mau tolong, akhirnya rezekinya jadi sempit. Zahir dia gitu. Jadi dia tidak hubung rahim, rezekinya sempit, umurnya tidak ditambah. Itulah hak azali. Gitu je. Pernah ditanya, yang bertanya ni kira orang-orang yang guru orang lah, bukan guru ngaji kitab lah, guru ngaji Quran. Guru lah, guru orang ngaji Quran. Kalau gini macam mana Ustaz? Dia kata, Tuhan nak tengok dulu. Tengok dulu macam mana? Tuhan nak tengok dia ni hubung satu rahim ke bahib bala. Kalau dia hubung satu rahim, Tuhan panjang umur. Kalau dia bahib bala, Tuhan pun tak panjang umur lah. Sebab umur ada tu pun lebih dah tu. Dah duduk balah je. Lebih dah umur dia nya. Sebab apa? Kerja dia duduk balah je. Jadi kalau panjang umur, lagi banyak dia balah. Jadi Tuhan nak tengok dulu sampai masa, kalau dia hubung satu rahim, kalau dia mati awal, orang pun akan Allah mati dah dia baik sungguh dengan orang. Jadi Tuhan pun akan panjang umur. Tapi kalau hak jenis tidak hubung satu rahim duk berkahwin dengan orang ni, mati dah, mujur dia mati. Mana gitu. Dia tak ada cakap gitu. Mati tak ada cakap gitu. Dia baik balah tak baik balah pun tak ada. Mati dah, mujur mati, habis orang dia balah. Tak gitu maknanya. Bila dia tidak hubung itu rahim, mana dia tidak dipanjangkan umur. Tuhan nak tengok dulu. Kata Tuhan tengok kok mana pula? Ilmu Allah duduk di mana? Qada Allah duduk di mana? Nak tengok dulu macam mana pula? Jadi soalan tu nak jawab pun susah nak jawab macam mana. Dah Tuhan nak tengok dulu sama ada seseorang hubung silaturahim ataupun tidak. Sampai masa dihubung silaturahim, Allah pun tambah umur. Tidak hubung silaturahim, Allah pun tak tambah dah lah. Jadi macam kita lah tau. Dah warna ni, anak ni, tengok dulu macam mana. Tengok dia jalan dulu macam mana. Kita nak uwi tak mau uwi pun kita tengok dulu. Tengok macam mana bawakan dia. Molek, kita uwi ke dia. Kalau tak molek, tak usah beri pun nak ganah pula. Maknanya kita standby dah ni. Ada dah benda yang kita nak beri. Tapi kena tengok dulu, tengok macam mana. Dia belajar macam mana. Dia belajar bagus. Kita beri Ada nak beri apa-apa pun maknanya. Wi mutu ke wi apa. Gitulah contohnya. Nampak pesen ni kalau wi mutu ke holio contoh. Mana apa? Tengok dulu. Tengok dulu macam mana. Masa baru kita beri. Tu kita.
Oh, Tuhan seumpama tu. Tuhan nak tengok dulu macam mana kalau seumpama tu ditanya. Kata ilmu duduk di mana? Hak qada satu hadah, ilmu duduk di mana? Tuhan mengetahui segala-gala pada azal. Kemudian nak tengok jadi mana? Tuhan telah tetapkan pada azal iradah. Kalau Tuhan tetap pada azal, dia hubung rahim, akan hubung rahim lah. Rezeki diluaskan, itulah azali. Umur jadi tambah, itulah azali. Sampai masa dia tidak hubung satu rahim. Rezekinya disempitkan oleh Allah. Umur tidak ditambah, dia tidak hubung satu rahim, itulah ketetapan azali. Sempit rezeki, itulah ketetapan azali. Tu. Kena letak molek ni. Kita bicara rukun iman tu hak azali, bukan hak luh mahfuz. Ketentuan azali, ketetapan azali, iradah ilmu. Jadi hak kita duk mitok tu adalah hak catatan luh mahfuz, hak catatan di suhuf malaikah. Ni hak di catatan luh mahfuz, catatan suhuf malaikah. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Mubram ni putus, mu'allaq ni tergantung. Di iradah ilmu Allah, segala-gala mubram. Kalau mu'allaq, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena cermat lah. Sebab kadang-kadang hak tergantung ni dinaik kepada hak azali, berubah hak azali. Dah hak Tuhan nak ubah, kau pandai dia lah hak barang dia. Ada pula ceramah gitu. Hak azali hak Allah Ta'ala. Dan Allah nak ubah, Allah ubah lah hak barang dia. Terubah hak azali tu mustahil. Kudrah iradah Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kena jaga pula situ. Pandai ni. Sebab kalau kata terubah hak azali, rosak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah, tetap putus dah. Bukan tetap putus seorang, tetap putus secara mesyuarat dahnya. Pandai ni. Sebulat suara dah, bukan keputusan seorang diri. Tapi akhirnya keputusan tersebut terpaksa dibincang semula, terpaksa diubah semula. Sebab apa? Jahil, itulah masalahnya. Tapi kita keputusan mesyuarat, dah ahli mesyuarat tu jahil belaka kan. Kita tetapkan mula-mula ni berdasarkan kepada yang kita tahu. Tiba-tiba yang berlaku dia akan datang tu, jadi berlaku sebaliknya, tidak sebagaimana yang biasa berlaku. Maka kita terpaksalah kena ubah balik keputusan ketetapan kita hak sebulat suara tadi. Pokok pangkalnya adalah ilmu kita terhak, kita jahil. Jadi kalau ketetapan Allah berubah, di mana letak sifat ilmu Allah? Dan kita berdoa ke tak? Berdoa adalah ibadah. Itulah. Berdoa ibadah. Bila Tuhan buka hati kita, Tuhan jadikan kita rajin berdoa, ada bahagian lah tu. Ada bahagian lah. Ada bahagian sahih dah, ada bahagian. Mana? Pahala di hari akhirah, sahih dah. Atas dunia ni, atas kehendak Allah lah. Kita berdoa, memang sah dah. Kita ada bahagian pahala. Bandar ni. Dah hak benda yang kita minta, Allah perkenang mengikut ni waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, bukan mengikut waktu yang kamu kehendak. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ni kalam hikmah. Allah Ta'ala perkenang pada waktu yang ia kehendak, bukan pada waktu yang engkau kehendak. Kalau ikut kita kehendak, bangun malam ni, pagi esok lah nak biada. Kalau kita bangun mata mengatuk apa semua ni, esok nak jadi lah. Esok tak berubah pun malas mengatuk kita siang hari ni. Apa? Bangun awal semalam. Dah apa? Doa tu sahur ni waktu yang diperkenankan. Dia nak ikut kehendak dia. Allah perkenan ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak engkau. Allah perkenan segera, Allah perkenan di masa akan datang. Allah perkenan doa Nabi Musa AS yang sesak di padang pasir itu 40 tahun. 40 tahun.
Perkenanglah tu. 40 tahun. Nabi Musa AS ni kalimullah. Duduk nombor 3 Nabi Musa ni. Kan? Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS. Nabi Musa lalu dah. Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, ulul azmi tu. Nabi Musa nombor berapa? Nombor 3 Nabi Musa. Allah perkenanglah doa kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasul ni. 40 tahun, perkenanglah. Sama ada Allah perkenang pada masa segera ataupun Allah perkenang pada masa akan datang. Allah perkenang barang yang kita minta ataupun Allah perkenang, Allah kurnia barang yang lebih baik daripada barang kita minta. Pada ni. Kita minta kaya. Tak kaya, Tuhan beri kita sihat. Sebab apa? Sihat lebih baik daripada kaya. Kau mana? Kaya dengan sihat. Mana no? Kaya dengan sihat. Kaya, nyakit banyak. Semua benda tak boleh makan. Dia tak kaya mana, tapi sihat. Apa benda dia boleh makan? Mana no? Tapi dia tak pernah minta sihat, dia minta kaya. Tiba-tiba tak kaya, tapi Tuhan beri sihat. Tuhan perkenang dah tu. Dia minta, dia kenang ke seseorang, dia minta biarlah temu jodoh dengan orang tu. Tiba-tiba masuk minang orang lain. Tak apalahnya. Dia minta mai ajak ni minta ditemu jodohkan dengan orang yang dia suka lah. Orang dia nak tu lah, orang dia gila ke apa panggil. Orang dia nak tu lah. Tiap-tiap malam baru mai ajak. Marilah minta. Orang lain mari minta. Sebab apa? Sebab itulah lebih baik pada dia. Hak dia minta kepada orang hak dia kenang tu, tak baik bagi dia, tak sesuai bagi dia. Mana dah diminta, walaupun diminta dengan orang tertentu, mari orang lain, alhamdulillah, Tuhan perkenang dah doa. Doa apa? Doa ditemukan jodoh. Dengan siapa yang kamu minta? Dengan orang lain. Tuhan tahu orang lain. Ada lah. Cuma nak ceritanya, berdoa ibadah. Berdoa pasti dah boleh bahagian. Apa? Bahagian pahala tetap dah. Pahala tetap dah. Lepas tu hak qada, hak mu'allaq mubarram ni hak mana? Hak tu perkara gaib. Tapi yang kita berdoa ni adalah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak taufik hidayah, nak minta sepatah pun malah. Kalau tak ada taufik hidayah. Ada ni. Tuhan beri taufik hidayah, jadi rajin berdoa. Lepas tu berdoa pula dengan cukup syarat. Berdoa pula dengan hati memanglah tahu harapan tinggi diperkenankan. Bukan berdoa aku nak tengok Allah ni perkenan ke doa. Awal-awal tidak diperkenankan. Lepas dah ni. Dia berdoa macam ginilah. Lagi minta dengan ayah mak dia. Terang minta dulu lah. Boleh ke dak dah tahu ni. Rasa-rasa macam tak boleh ni. Tapi terang lagi minta. Memang tak boleh lah. Jadi minta doa dengan Allah Ta'ala. Hati dia mungkin Tuhan perkenang, mungkin Tuhan dak. Kita letak harapan tinggi, Tuhan perkenan. Itu je lah. Kalau tak perkenan juga, itu ada kekurangan daripada pihak kita. Sebab apa? Sebab kemungkinan makan pakai kita daripada sumber yang kurang bersih. Tak cukup syarat untuk diperkenankan doa. Habislah. Jadi kita minta berdoa berlindung ke apa ke, hak barang yang Tuhan jadikan, barang yang Tuhan qadakkan adalah hak tercatat di Lauh Mahfuz. Dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mana banyak bacaan-bacaan hak lepas daripada doa dalam kitab Munyatul Musalli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.